Okey, baik, kita mulakan kelas kita pada hari ini. Alright, so tengok saya dah ada teknologi baru ya. Alright, jadi kita lihat hari ini kita nak discuss bab fungsi trigonometri. Kita nak discuss latihan 6.3, 6.4, 6.5 yang saya dah beritahu. Alright, so kita terus discuss soalan kita. Okey, kita lihat kepada video kita. Yang pertama kita nak discuss yang pertama. Cari nilai bagi setiap yang berikut menggunakan kalkulator. Okey, kaedah kalkulator. Jadi yang pertama, tangen 165.7 directly tekan kalkulator, maka kita dapat jawapan negatif 0.2549. Untuk B, soalannya nak chord ialah salingan kepada tangen, jadi kita tukar dulu kepada tangen dan directly tekan kalkulator 1 per tangen negatif 5 dapat negatif 3.7321. So cosec kuasa 2, cosec adalah salingan kepada sin, jadi kita tukar kepada sin, tukar mode kalkulator kepada radian dan directly tekan kalkulator. Akhir sekali sec adalah salingan kepada cos, jadi kita directly tekan kalkulator 1.30. Alright, so soalan yang pertama, saya nak tanya awak dah jawab ke soalan pertama ni? Okey ke tidak? Perlu bincang atau tidak? Sebenarnya tu adalah penerangan daripada saya. Jadi saya harap anda boleh menanda sekarang. Sekiranya ada masalah, kita boleh bincangkan. Ada masalah tak nombor 1 tadi? Tak ada. Bagus. Tanda kita teruskan. Okay, dengan menggunakan bulatan unit, kita kena cari nilai bagi nisbah trigonometri. Jadi kita revise kembali dalam satu bulatan unit. Okey, hypotenusnya ialah satu unit, ini adalah X, ini adalah Y. Maka kita ingat kembali, sin ialah SOH iaitu koordinat Y. Cos ialah CAH iaitu koordinat X, dan tangen adalah TOA, koordinat Y bahagi X. Jadi untuk soalan yang pertama, A adalah sin 330. Jadi kita kenal pasti dahulu mana kedudukan 330. Dan manakah dia punya segitiga yang berkenaan. So segitiganya di sini. Okay, segitiganya di sini. Jadi kalau ikutkan di sini, sin adalah koordinat Y. Jadi kita baca sahaja koordinat Y. Okay, maka itu adalah jawapannya. Okay, bagi yang kedua pula, kita nak cari tangen 2/3 pi, iaitu kita jadikan dia darjah dulu. Jadi kita nampak ia adalah 120. Jadi 120 maksudnya di sini okay, itu adalah 120. Jadi segitiga yang patut saya ambil ialah segitiga yang ini. Okay, segitiga yang ini. Jadi tangen ialah Y per X. Jadi tangen adalah Y per X. Jadi dalam case ini kita masukkan kita punya Y. Okay, Y kita ialah square root 3/2 di sini. Kemudian kita masukkan X kita negatif setengah, negatifnya ditulis di luar. Okay, so bahagi dengan setengah. Jadi square root 3/2 bahagi setengah, kita dapat square root 3. Maka jawapan akhirnya negatif square root 3. Okay, seterusnya kod 7/6 pi 210. Jadi sini ialah 210. Itu ialah 210. Jadi segitiga yang saya perlu gunakan ialah segitiga yang saya highlight kuning. Okay, kita nak
Kod ialah 1/tan. Okey, kod ialah 1/tan. Kalau tan ialah koordinat y bahagi koordinat x, maka 1/tan ialah koordinat x bahagi koordinat y, salingan. Jadi kita baca koordinat sahaja. Koordinat x di sini ialah yang ini. Okay, koordinat y ialah negatif setengah. Maka kita kasihkan. Okay. Dan kita dapat jawapannya adalah square root 3. Okay, kita dapat jawapannya adalah square root 3. Okey, ada masalah tak untuk soalan bulatan unit? Mana yang guna handphone tu tolong enlarge sikit Okey, sebenarnya boleh di setting pada you punya Chrome tu kepada resolusi yang lain kalau tak clear. Okey, kalau nampak kabur boleh set kepada 720 720. Alright, sebenarnya bila saya display video tu, kalau ada antara bahagian-bahagian yang kurang jelas, kalau saya tak pause video tu, you boleh bertanya, you boleh on your mic, you boleh tanya soalan and then saya boleh terangkan. Alright, nombor 2 ni perlu penerangan ke? Ada bahagian, mana-mana bahagian yang kita perlu discuss dengan lebih lanjut ke? Ada atau tidak? Tak ada. Alright, sila tanda kita teruskan lagi. Okay, cos 600 darjah melebihi 360, kita tolak dahulu. Okay, kita tak nak berlingkar-lingkar dalam gambar rajah. Kita dapat 240, kita cari 240 berada di sini dan segitiganya ialah segitiga yang ini. Okay, jadi cos ialah koordinat x, jadi kita baca sahaja koordinat x dan kita dapat jawapan. Ini cosec negatif 7/2 pi, tukar dulu kepada degree. Sekali lagi kita tambah 360 sebab nak tengok berapa dia punya sudutnya, jadi negatif 270. Okay. Cosec ialah salingan kepada sin, so kita buat sin. Okay, sin negatif 270. Negatif 270 adalah 90, 180, 270. Okay, jadi 270 terletak di paksi ini. Okay, koordinat y-nya lah. Okay, koordinat y-nya adalah 1. Sin pi/2 tolak secant 3 pi. Okay, sin pi/2 adalah sin 90 darjah. Secant 3 pi ialah secant 540. Maksudnya sin 90 tolak secant 540. 540 ni lebih dari satu bulatan, so kita minuskan sebab kita nak tengok dia punya sudut rujukan. Kemudian secant ialah 1/cos. Ni K 1/cos. Jadi untuk sin 90 ialah paksi y ni kan. Okey, paksi y ni sin 90, kita baca koordinat y. Cos 180 maksudnya paksi x ni. Okey, 180 maksudnya paksi x, kita baca koordinat x lah. Okey, dan kita dapat 2. Cari sudut tirus yang sepadan untuk sudut-sudut berikut. Yang pertama 335 darjah, kita lukis dalam gambar rajah. Dan sudut sepadannya ialah yang ditandakan sebagai theta. Jadi nak dapat theta kena ambil 360 tolak 335 dan kita dapat thetanya adalah 25. Soalan kedua, kita nak untuk 2/3 pi. So 2/3 pi adalah di sini. Okey, dan sudut sepadannya ialah theta. Jadi kita nak dapat sudut sepadan, kita kena ambil seluruhnya ni. Okey, adalah pi dan tolak dengan 2/3 pi. Jadi pi tolak 2/3 pi, jawapannya ialah
pi per 3. Untuk soalan C, kita lihat kepada nilainya di sini 7/3 pi, ini dah melebihi 2 pi ya, iaitu melebihi suatu bulatan. Jadi kita tolakkan dahulu, kita tolakkan dahulu yang bagi untuk yang lebih dari satu bulatan dan kita dapat pi per 3. Dan sebenarnya pi per 3 duduk di sini. Okey, pi per 3 duduk di sini, dia memang dah berada di sekuan pertama. Kemudian untuk yang ini 710. 710 juga melebihi satu bulatan, jadi kita tolak dahulu dan kita dapat 350. Barulah kita lukis 350. Okey, yang sepadannya ialah yang theta. Jadi untuk dapat yang theta, kita ambil 360 tolak 350. Baik, ada apa-apa soalan setakat ni? Teacher, Ya, kalau dia bagi radian kita tukar kepada darjah boleh kan? boleh. Tak ada masalah. Kalau kita tak boleh baca radian, kalau radian yang mudah-mudah kita boleh baca, kita baca. Tapi kalau kita rasa tak reti nak baca, kita sentiasa boleh tukarkannya kepada darjah. Ada soalan lain? Okay, thank you. Cikgu, Ada soalan? Ya? kalau bagi jawapan dalam darjah boleh ke? Bagi jawapan dalam darjah. Ini untuk soalan yang mana? Soalan yang macam contoh B, 2/3 pi. Okey, 2/3 pi. Kemudian nak cari dia punya sudut rujukan. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Sebab nanti sebenarnya kalau katakan dia tak ada soalan direct yang macam ni. Okay? Kalau ikutkanlah, dia tak adalah nak tanya macam ni, macam simple sangat pula terus tanya sudut rujukan kan. Selalunya soalannya ialah soalan penyelesaian masalah di mana sampai step second last tu ke third last, tengok kepada kesukaran tahap soalan, kita perlu aplikasikan kita punya sudut rujukan ni. Lepas tu baru kita akan dapat jawapan. So selalunya kita akan tukar kepada degree lah. Okay, tapi kalau boleh, kalau soalan tu dalam pi radian, digalakkan kita jawab dalam pi radian juga. Okay, unless dia case-nya macam ni. Kalau you memang tak boleh jawab dalam radian, tak apa, you tukar ke degree dahulu, tapi lepas siap-siap kita tukar balik ke radian. Okay, nanti dekat bahagian terakhir dalam bab ini kita ada penyelesaian fungsi trigonometri, nanti kamu akan nampak soalan yang macam tu. Okay, di mana kalau dia tanya dalam radian, kita akan jawab dalam radian juga. Boleh saya menjawab soalan? Lagi satu Ibu. Ya. Kalau macam tadi 2/3 pi kan. So kalau jawapan akhir dia, contoh kalau buat 60 darjah atau pi per 3. Adalah kedua-dua jawapan, dah tepat sangat lah tu. Pi ada, pi radian ada, degree pun ada. Okay, langsung tak ada masalah. Kita teruskan. Ada soalan lain tak? Ada soalan lain? Diam je, tak ada kot. Okay, kita teruskan. Dengan menggunakan nisbah trigonometri bagi sudut-sudut khas, kita akan cari secant 150. Jadi kita lukiskan secant 150. Okey, dia punya rujukan ialah di belah kiri, iaitu sini ialah 150. Jadi kita kena gunakan kita punya ASTC. Okay, untuk melihat sama ada nilainya positif ataupun negatif. Alright, so sukuan kedua sin adalah positif. Tapi kita nak second. Okay, second ni salingannya cos. Pada rumah kedua ni, okay, ini rumah sin, jadi cos bernilai negatif sebab tu ada negatif di sini. Kemudian ini ialah dia punya sudut rujukan. So kita dapatkan sudut rujukannya 30 di situ, 180, tolak 150. And then kita baca dari sini, okay, second ni sebenarnya adalah
1 per cos. Okay, so kita akan cari cos 30 daripada kita punya jadual. Cos 30 adalah square root 3 per 2, maka salingannya ialah 2 per square root 3. Soalan keduanya kita nak cosec 240. Jadi kita lukis di mana kedudukan 240. Jadi ini ialah rujukan dia. Okay, jadi untuk dapatkan rujukan dia, kita ambil 240 tolak 180 dan kita dapat 60 di situ. Okey, cosec ni ialah salingan kepada sin. Jadi ini rumah tangent. Okay, jadi ini rumah tangent. Maka kita ada negatif di sini dan kita akan cari sin 60. Sin 60. Okay, sin 60 berada di sini. Square root 3 per 2. Okay, sin 60 ialah square root 3 per 2. Jadi salingannya ialah 2 per square root 3. Soalan seterusnya, kod 315 berada di sini. Jadi ini adalah titanya. Okay, kita nak cari apa? Kita nak cari kod. Kod ni ialah salingan kepada tangent. Jadi di sini ialah rumah cos. Jadi ada negatif di situ. Nak dapat theta kena ambil 360 tolak 315. Jadi kita dapat 45 darjah. Dan kita cari tangent 45 darjah. Tangent 45 ialah 1. Salingannya pun 1. Slide tadi tak ada masalah mudah sahaja kan? Ada soalan ke? Tak ada. Sin 45 baca 1 per square root 2 masukkan. Okay, cos 225 kena lukis sedikit. Cos 225 di sini. Okay, jadi masih ada ASTC. Okay, so ni rumah tangent. Okay, rumah tangent jadi ada negatif untuk cosnya. Cuma kita nak cari kita punya sudut rujukan, maka kita ambil 225 tolak 180 untuk dapatkan theta di sini. Okay, jadi kiri masih lagi 1 per square root 2. Jadi di sini adalah negatif cos 45. Setelah tolak nilai ni 45, jadi kita pun carilah cos 45. Ini ialah cos 45, 1 per square root 2. Okay, jadi tolakkan sebab dia positif negatif maka dia jadi tolak. Nilainya adalah kosong. Second 60 adalah 1 per cos 60. Jadi kita boleh baca cos 60 ialah 1 per 2. Jadi salingannya ialah 2. Okay, kemudian cosec 30 ialah 1 per sin 30. Okay, so sini. So kita songkangkan salingannya ialah 2. So times 2. Jadi nilainya adalah 6. Soalan F, second pi, kita baca second maksudnya 1 per cos. Jadi kita baca cos pi. Okay, cos pi. Cos pi. Okay, sini Jadi nilainya adalah negatif 1. Okay, negatif 1. Dan kemudian cos pi per 2. Cos pi per 2 adalah 90 darjah ni. Nilainya adalah kosong. Okey, cos pi adalah kosong di situ. Jadi nilainya ialah negatif 1. Okey, selesai yang pertama. Okey, selesai latihan yang pertama, latihan 6.3. Dan kita akan uji dulu. Betul ke you boleh buat ni kan? Okey, jadi nak mengujinya kita kena pergi ke whiteboard.
Okay, kita kena pergi ke whiteboard. Jadi saya nak anda baca dulu tata cara penggunaan whiteboard tu yang tertera pada skrin, macam mana anda nak masukkan nama, okay, macam mana anda nak jawab soalan. Okay, macam mana anda nak jawab soalan. So untuk hari ini, sekarang ni lah slot pertama kita ada 1, 2, 3 soalan. Okay, 3 soalan. Semua soalan adalah berkaitan dengan apa yang kita dah discuss tadi. Okay, apa yang kita dah discuss tadi. Jadi macam last 2 week juga macam last 2 week juga saya nak kelas-kelas saya akan masuk ke whiteboard saya. So kita akan gunakan message dari saya lah untuk masuk whiteboard saya. Kemudian kelas-kelas Puan Fauza akan masuk ke whiteboard Puan Fauza sebab saya takut jam. Okay, saya takut jam. Ini pun internet hari ni macam tak nak je jalan kan. Okay, so kita tunggu Puan Fauza masukkan dahulu link ke whiteboard Puan Fauza. Tengok tata cara tu masuk nama diikuti dengan nama kelas. Okay, kalau Aina tu kena bagi tahu Aina kelas mana tu. Okay, jangan tulis nama glamour-glamour lah ya. Nama glamour-glamour ni payah pula. Okay, jangan salah masuk kelas macam 2 weeks back salah masuk kelas pula dia. Okay, tak nak salah masuk kelas. Alright, so jangan salah masuk kelas. Kelas-kelas Puan Fauza, klik pada message yang Puan Fauza beri. Kelas-kelas saya, ke dah tak kenal cikgunya siapa kelas mana. Okay, sebab kita combine kelas. Alright, so dah boleh masuk. Okay, saya dah nampak ada masuk sikit-sikit dah. Dekat saya ada Fatin, ada Samsul. Okay, kita tengok. Alright, ini adalah whiteboard saya. Nanti Puan Fauza akan share whiteboard Puan Fauza untuk lihat jawapan-jawapan anda. Kita akan review jawapannya. Tapi kita tengok dulu ni. Okay, kita tengok dulu yang dah masuk ni. Abu Bakar, Hanis. Ada juga yang letak kelas dulu di depan. Okay. So, satu lagi aktiviti ni tolong screenshot Okay, aktiviti kena screenshot. Kemudian kita akan masuk dalam channel sebagai bukti kehadiran hari ini. Saya dah tak minta homework sebab soalan hari ni 6.3, 6.4, 6.5 tu tak adalah susah. Okay, tak adalah susah. Senang-senang je kan. Okay, so nanti. Dah siap conteng dah tu. Semua dah masuk ke? Sebab saya dah nak bagi soalan dah ni. Okay, saya dah nak bagi soalan. Soalannya akan masuk di, mana soalannya? Soalannya akan masuk di sini pula. Okay, so adakah semua dah masuk? Kalau semua dah masuk, saya beritahu tadi kita ada 3 soalan. Okay, kita ada 3 soalan, saya nak anda jawab. Tuliskan langkah kerja dengan jelas bukan terus dapat jawapan. Okay, bukan terus dapat jawapan. Okay. Boleh tekan kalkulator tapi tak tekan fungsi sin, cos, tangent. Boleh tekan 360 tolak 300 boleh, 180 tolak 150 boleh. Okey, soalan pertama. Okey, soalan pertama, tak pilih pen pula. Kita pilih pen dulu, kita bagi pen hitam lah. Okey, soalan 1. Apa soalan 1 nak tanya Okey, soalan 1 kita tanya ni lah, cari. Okey, guna soalan yang sama kita semua guna soalan yang sama. Kita nak cari apa ni? Kita cari senang-senang lah. Kita cari sin 330 darjah. Okey, sin 330 darjah. Okey, dah tengok soalan sin 330 darjah. Macam mana nak cari sin 330 darjah? Sila cari sekarang. Okey, saya akan tukar balik scene ke whiteboard untuk lihat jawapan. Okey, sila jawab. Teacher, Ya. soalan apa tadi?
Sin 330. Ni kenapa Nurul Ashikin ni masuk lepas tu dah pangkah dah kepalanya? Ada ke tak ada? Okay, saya tengok Samsul dah tulis 330. Sementara itu Puan Fauza boleh share screen sebab saya tak share screen ya. Saya direct daripada saya punya kamera. Oh, nampak Samsul laju je jawab. Okay, ada yang dah tulis soalan je. Okay, masing-masing dah cuba jawab. Oh, nampak Huda dah sedang menulis. Macam Samsul juga. Fatin kenapa 9? Fatin check kenapa Fatin tulis macam tu Fatin? Okay, saya dengan Puan Fauza akan komen pada jawapan anda on and off. Wah, lajulah Faris. Faris ni sebenarnya dia bijaksana ni. Cuma dia malas nak buat latihan saya kan Faris kan? Tutorial hari tu tak buat kan? Bubur nama pun tak buat. Okay, Emma dah dalam proses, alright. Ya, dalam Puan Fauza punya dah ada ke? Kita tunggu kejap kelas-kelas itu dah buat ke belum? Lambatnya, soalan senang je tu. Dekat Puan Fauza pun dah ada dah. Puan Fauza boleh komen, jom kita cakap, kita komen dia punya kerja. Faris dah siap. Lagi cepat. Sign apa tu Hani tu? Tu siapa punya tadi terpadam tu? Ni siapa? Hazwani type kecil sebab saya kecilkan saya punya screen supaya anda nampak saya toggle di screen saya tu. Okey. Iza, soalan sign lah Iza. Iza Farhana 5 Abu Bakar, soalan tanya sign. Iza Sofia macam dah betul tapi baris pertama tu macam ada tertinggal 3 huruf. Iza Sofia tengok baris pertama macam tertinggal 3 huruf. Oh, okey teacher. Okey. Oh, Izudin, sikit lagi jawapan tu macam ada tertinggal sign. Cuba Izudin tengok itu sukuan ke berapa Izudin? Amri dah siap, Nasiha dah siap. Nasiha, tak naklah tulis macam tu. Signnya kejap ada, kejap tak ada. Cara penulisan tak betul. Okay, Nasiha cara, baiki. Kita belajar, kita tulis cara yang betul bukan tulis ikut suka hati kita. Baiti laju je. Okey, sikit je tulis tu. Puteri dah padam. Puteri 5 Abu Bakar. Betul ke tolak yang tu Puteri 5 Abu Bakar ni? Puteri ada 2. Saya ada 2 Puteri. 5 Anas ada, Abu Bakar ada. Hai Iris. Yes, Iris punya dah siap. Betul. Samsul punya dari tadi dah siap. Betul. Syahira 5 Osman. Mana boleh jawab macam tu? Mana langkah kerja? Okay, tak ada langkah kerja. Tak ada langkah kerja, macam mana nak tengok betul ke tak betul? Salah tu, kalau exam salah tu. Okay, melainkan soalan memang suruh tekan kalkulator tapi tak adalah soalan macam tu. Syazana 5 Anas ada kurang tanda, tolong check. Syazana ni, ni Syazana Osman pula. Okey, Syazana Osman betul. Tu saya suruh tulis nama kelas kan. Farah Diana kelas Osman tertinggal sign tertinggal simbol. Tertinggal simbol. Tak cukup tu. Tak cukup. Okey, buat teruskan. Saya besarkan skrin ni kejap. Saya pin yang ni. Puan Fauza tak dapat share ke? Tak dengar Puan Fauza bercakap. Kamu nampak skrin Puan Fauza ke? Nampak, tapi tak dengar. Tu Puan Fauza lupa on mic.
Dah on. Alamak, hari ni dia tak bagi bercakap pula. Kenapa hari ni dia Puan Fauzah share balik kot. Okay. Kita tengok saya punya dululah ya. Sementara Puan Fauzah share balik, saya komen dulu yang kelas-kelas saya ni. Irdina Damia, kenapa tak buat-buat lagi tu? Kosong lagi. Hairil Danish, kosong lagi. Okay, Hanan dah betul. Kecilnya Irdina Lima Osman ni. Okay, negatif. Alright, Afika Abu Bakar belum siap tu. Ashikin Anas dah keluar dah. Dah pangkar dah kepala tu. Okay, kita tengok skrin Puan Fauzah sekejap Okay, sementara Puan Fauzah scroll lah. Tak tahu kenapa suara tak dengar. Okay, Adeline, 5 Omar dah betul. Apa ni, Nick Amir saya tak nampak lah sebab warna dia oren. Maklumlah orang tua ni nak baca skrin macam ni kan. Adam Hilman betul. Afif Hazmi betul. Afikah betul. Amirul Hazim tak buat. Aisyah betul, Ainul betul, Aina Lima Hamzah betul, Aina Lima Ali betul, Mujur suruh tulis nama kelas. Fahira betul, Danish betul. Ni apa ni, Fazrul betul tapi dah potong dah kepalanya. Kenapa dah terkeluar ke? Wani tak buat. Okey, Anis 5 Omar ni betul, Amni betul, ni siapa ni, Amirul betul. Wah, hebatlah kelas-kelas Puan Fauzah ni. Alia betul, Akila Husna betul, Akila Syaira betul. Akila Syakira, kenapa Akila Syakira ada 2 tu? Satu dah cancel kot, dah hitam dah tu. Okey, Akil betul. Dia betul, Dania Aisyah betul. Wah, bangganya semua betul lah, pandai benar kamu ni. Fadli ni mana ni? Kosong ni. Ada ke tak ada Fadli ni? Login saja, tak ada proof, tak kira hadir. Saya dah buat lah. Mana kosong ni? Ada ke? Puan Fauzah nampak ke? Saya nampak kosong. Oh, ya ke? Mana hilang dia? Alamak. Cuba buat balik. Ada je dah buat ni. Cuba buat balik. Fawaz betul, Fakira betul lah, Farish betul. Betul je semua. Ke nampak skrin saya tadi? Buat sendiri ke ni? Maizura sikit lagi Maizura. Bagus. Hairil Amir tak ada nampak jawapan. Fasiha betul, Harith betul, Ikmal betul, Nadia betul. Siap upload jawapan lagi Safi. Safi tak boleh tulis kat situ Sabrina tak buat. Iza betul, turun bawah sikit. Okey, Syafika betul. Widat tak? Kecil dia type, saya terlindung sedikit. Widat betul, Wardah betul, Omar betul. Yeay! Alright, pandai semua. So, oleh kerana semua dah pandai. Okey lah tu, boleh lah tu. So, soalan kedua lah kan? Macam kena snap. Apa dia? Dah kena screenshot ke? Ya. Masuk nanti dulu. Siap 4 soalan dululah. Sabarlah dulu. Okey? Soalan kedua senang. Semua soalan senang. Kalau you belajar bersungguh-sungguh, semua soalan senang. Kita tukar colour sikit lah soalan kedua ni kan. Kita bagi ni. Nampak ke tidak colour ni? Okey, saya nak anda cari sudut tirus. Cari sudut, buruknya tulisan. Okey, cari sudut tirus. Bagi 710 darjah. Okey, cari sudut tirus bagi 710 darjah. Whiteboard yang sama, kita tak ada tukar whiteboard. Okey, soalan pendek-pendek sahaja. Cari sudut tirus 710 darjah. Alright, dah tengok soalan, saya nak tukar skrin. Teacher, yang ni kena buat paksi tu Tak tahu? Macam mana you belajar tadi? Cuba fikir balik, recall balik. Recall balik. Recall balik. 210, okey. Macam mana boleh ni? Macam exam lah ni. Boleh tanya balik pula dia. Okey, tak apa. Recall balik. Kita tengok. Okey, kita tengok apa ya. Kita tengok. Mana skrin saya? Okey, you nampak kan saya punya skrin kan? Saya tahu whiteboard ni kita tengok siapa dah buat. Baru saya nampak skrin saya sendiri. Okey, kita tunggu jawapan Kita tunggu jawapan.
Afif pergi tukar padam pula Jadi you kena hantar 4 jawapan lah nanti Afif. Ya, teacher. Ardini. Macam mana Ardini? Ardini, jawapan betul. Tapi cara tulis tu macam betul ke tulis macam tu? Cuba you baca balik. Logik ke tidak? Nombor tu sama dengan nombor tu sama dengan nombor tu padahal nombor tu tak sama. Betul ke tulis macam tu? Jawapan betul dah. Tapi kita tekankan cara penulisan kita kena tulis dengan cara yang betul. Okay. Tak nak tengok sini dululah. Sini duk fikir-fikir lagi kot. Okay. Jangan padam yang tadi tu. Kan kita buat dalam satu whiteboard Kalau katakan you punya tulisan you nak tulis sebesar-besarnya supaya cikgu yang dah tua mata kabur ni nampak. Tapi you ingatlah screenshot yang mana buat 4 tu you kena screenshot lah 4 jawapan Okay. Mana yang buat pada satu page screenshot 1 je lah kan. Macam mana tu Aina tu macam mana tulis macam tu Kenapa minus nombor tu Aina? Kenapa tulis macam tu okey. Saya nampak dah Aina tulis. Terror sangat Aina ni. Dia terus times 2. Okey. Tak nak tengok skrin saya dululah. Bising pula anak saya. Okey, tak nak tengok skrin saya dulu. Saya tengok skrin Puan Fauza dulu. Mana skrin Puan Fauza? Ada ke? Puan Fauza dah share ke? Tak nampak? Kamu nampak tak? Saya tengok sini dululah Jaslina pun jawab macam tu jugalah. Baguslah anda. Okay, kita tengok pada skrin Puan Fauzah dululah. Kita tengok Arif ni dari tadi ke tak buat apa-apa? Tak ada. Okey, Adeline dalam proses. Tak ada apa nak baca lah Puan Fauzah. Semua dalam proses je ni. Ni ada satu ni. Aina 5 Ali ni yang dah siap. Aina 5 Ali dah siap. Okey, Ainul pun dah siap. Yes, Ainul pun dah siap. Okay, kita tengok bawah sikit. Siapa lagi yang dah siap? Belum Amirul tu tak siap lagi tu Amirul. Amirul Fahmi 5 Hamzah. Baru nampak jawapan. Macam tu lah tulis asing-asing barulah make sense kan. Tadi kalau equal tu macam tak make sense pula nombornya. 50 sama dengan 30. Kira-kira sama dengan 50. Kira-kira lagi sama dengan 30. Tiba-tiba 50 sama dengan 30. Tak make sense kan cara tulis macam tu. Okay. Tak ada lagi jawapan ni. Mana lagi ni? Anis tak siap lagi tu. Lepas tu, okay, Dania Aisyah dah siap. Okay, betul. Arif 5 Hamzah dah betul. Akil tak buat lagi. Bawah sikit. Kita tengok kosong. Belum. Dia punya betul. Okay, bagus. Turun lagi. Tak ada. Okey, belum lagi. Nampak situ dah ada. Situ siapa? Iza kelas Omar. Alright, Iza kelas Omar. Irfan. Okey. Lagi bawah ada lagi tu siapa tu? Bawah Izatul tu. Izatul pun dah siap. Yes. Okey, Laila betul. Bagus. Fasihah betul. Fasihah betul. Fasihah tak tulis lagi. Cikgu dah kata betul. Okey, baru betul. Okey, lepas tu Janati. Janati punya cara tulis tu tak make sense. Okay, Janati take note. Macam mana tulis macam tu tiba-tiba 350 sama dengan 10. Adakah kita patut asingkan cara penulisan tu? Cuba fikir sikit mana cara tulis yang make sense sikit. Hairil pun tulis macam Aina tadi. Terus times 2 di situ Okay, Haris betul. Siapa tu? Ikmal. Ikmal. Nampak dah betul dah. Tapi tu kenapalah ada equal lagi depan sudut tirus tu. Depan perkataan sudut tirus tu tak payahlah equal. Terus tulis sudut tirus sama dengan apa? Okay, terus tulis sudut tirus sama dengan apa? Nadia tak buat lagi. Bawah Ikmal tu siapa ya Puan Fauzah? Iza. Okay, Iza dah betul. Sabrina betul. Alright, sebelah tu Sakina betul. Mbak Trisha betul. Okay, turun lagi. Siapa tu? Syamina betul. Kejap tu. Syafika betul. Saya Dato' tak buat. Safi tengah tunggu upload ke? Danish dah. Haiman. Yes. Okay. Raja. Okay. Wardah. Wah, cantiknya Wardah punya.
Okay, boleh jadi contoh macam minggu lepas ya. Alpha dah tak jadi contoh dah minggu ni. Widat, cara tulis tak make sense. Okay, Widat, cara tulis tak make sense. Tolong tengok. Okay, kita tengok kelas-kelas ni dulu. Okay, 5 Osman Ilham betul. Ni siapa? Alia betul. Ardini. Dah cantik dah macam ni Ardini kan. Afif punya jawapan mana? Dah jadi garis-garis pula. Afif duduk main background je dia. Okay. Ni siapa? Hanis. Okay, cantik dah. Adam ni kosong lagi ni. Dah lama dah ni. Aisyah betul. Aina dah tadi dah tengok ni. Ain dah. Okey, Aisyah Sofia betul, Alif Syafiq betul, Alia, Amira ni dah pergi mana? Jaslina betul. Amar Fahmi betul. Alia mana? Jawapan tak ada pun. Dah tulis. Nampak yang tadi je? Maybe tak internet tulis? slow. Dah tulis lah. Maybe internet slow. Okey. Okey. Kita tunggu Janji screenshot tau, janji screenshot. Okey, Akila betul. Ni siapa? Alfa dah hilang ke? Alfa adalah 2 akaun. 2 whiteboard. Okay, lepas tu dah tak ada jawapan dah. Baru nak ambil Alfa punya jadi contoh kod-kod cantik ke? Last week siapa lagi yang cantik? Ilham Amri kan? Awatif betul. Batrisha Kaisara ni dah tak ada dah jawapan. Yang kiri ni kot. Okay, akaun sama 10. Okay, 10. Batrisha 5 Anas. Tengok cara penulisan tak make sense. Cik tak ada jawapan cik. Cik mana ni? Okay, Diana dah, betul, Erina betul, Emma cara penulisan tolong tengok Emma, jangan tulis macam tu Emma, tak make sense. Ezaz okay, Ezwan yes, cantik Ezwan, cantik Ezwan pula cantik jawapannya Okay, Eza betul, Faris, okay Faris betul. Farah Akila betul, Fazlan tak buat, Fazlan salin soalan je. Okey, Farin betul. Tak nampak jawapannya lagi. Ke internet saya kot slow. Okey, Fatihah betul. Cantiknya tulisan Fatin. Fatin ada pen Okey, cantik je Fatin punya. Haris, cara tulis tu tukar sikit. Sambil saya duk bising-bising tu kan, awak tengok cara tulis tu betul ke tidak tu tulis macam tu. Okey, Harid duk tulis jauh sikit Okey, Hazwani betul. Irfan Haziq ni masuk saja ke orangnya tak ada? Idina salah ni, Idina Damia. Betul ke tolak macam tu? Itu je 350. Kalau sudut rujukan ni mesti sudut tirus kan? Tadi pun saya kata cari sudut tirus kan? Okay, Ilham semesta on the way. Iza tak siap lagi. Lamanya anda. Saya dah tengok 1-3 kelas tadi di belah sana, sini tak siap-siap. Izzuddin betul. Kifayah betul. Hairul Amri betul. Danish betul. Najwa betul. Nasiha betul. Batrisha betul. Idina betul. Dah terkeluar tak boleh masuk dah. Siapa tu yang terkeluar dah tak boleh masuk balik whiteboard, boleh buat di kertas. Hantar bukti. Okey, siapa dah terkeluar tak boleh masuk balik whiteboard, boleh hantar bukti. Betul. Saya dah tak sebut nama ni. Putri kenapa duk padam-padam tu? Nak baca macam mana tu Putri tu? Putri Lima Bakar dah kosong dah tu, dah terkeluar juga. Okey, Samsul dah. Okey, Syakir jawapan keluar juga. Syami pun. Alifah betul. Syakir cara tulis tu kena baiki sikit. Okay. Syazana betul, Said betul. Okay, dah. Semua dah betul. Cantik. Alright, tukar lagi. Terkeluar dari whiteboard, buat di kertas ya. Siapa terkeluar dari whiteboard, tolong buat di kertas. Soalan seterusnya. Saya kata berapa soalan 3. 3 soalan. Soalan keempat nanti lepas kita belajar yang lagi satu, kita buat soalan keempat tu kita buat whiteboard lain lah. Okay, kita tukar lagi colour sikit, bagi nampak cantik sikit kita nak cari apa ya? Saya nak anda guna sudut-sudut khas. Okay, guna sudut-sudut khas. Apa tu sudut-sudut khas? Anda belajar, anda tahu. Saya nak anda cari second 150. Okey, cari second 150. Okey, boleh mulakan misi pencarian anda sekarang. Second 150. Nampak soalan kan?
Dah nampak soalan? Saya tukar balik skrin saya ke whiteboard. Kita tengok siapa yang dah mula jawab. Kita tengok skrin Puan Fauzah dululah. Siapa paling laju jawab? Tu Sure. keluar dah tu. Apa? Apa soalan tadi? Ish. Okey, saya tunjuk balik soalan. Soalannya situ. Tengok skrin saya. Second 150. Sek 150. Baca sek dia lah sebenarnya. Bendanya adalah second. Okey, S-E-K-A-N kan? S-E-K-A-N. Kita tunggu jawab dululah. Whiteboard hilang, siapa whiteboard hilang buat di kertas, tak ada masalah. Nanti kita hantar bukti. Kita hantar bukti dekat mana? Hantar bukti kat mana? Lupalah saya hantar bukti kat mana? Channel. Kat mana? Channel. Channel. Hantar bukti kat channel Sementara anda jawab, cikgu masuk dululah. Ini aktiviti 1 hari ni lah kan? Aktiviti 1. Nanti kita ada aktiviti 2 tau. Kena ada 2-2 buat baru tercapai objektif hari ni. Okey, ni aktiviti 1 yang ada 3 soalan ni. Aktiviti 2 nanti yang ada 1 je soalan. Ni semua kira kita punya pentaksiran bilik darjah lah ni. Saya dah tak nak minta dah awak punya homework. Saya dah give up. Hari-hari buka check homework, lepas tu kena sebut nama. Orang ni tak hantar, orang ni tak hantar, orang ni tak hantar, orang ni tak hantar. Penat je. Kan? Macam tak ada kerja lain. Asyik-asyik nak check. Check kalau semua hantar tak apalah. Kalau macam kelas Anas tu kan? Kelas Anas kan? Okey lah. Yang kelas-kelas lain tu boleh tak? Separuh je hantar. Kena asyik-asyik nama orang yang sama. Lepas tu duk type nama dia pun dia tak ada perasaan. Tak tahulah sekarang ni ada perasaan ke tak. Saya tak nampak pula skrin Puan Fauzah ni untuk saya baca-bacakan jawapannya, tengok betul ke tak. Okey, dah ada dah Puan Fauzah dah share. Saya belum nampak apa-apa. Takat nampak Adam punya tengah buat sikit pun belum ada jawapan. Susah sikit ke soalan ni? Turun sikit Puan Fauzah. Tak nampak, belum ada jawapan. Belum. Tu apa siap pokok tu? Jawapan mana jawapan? Matahari pokok tu tak nak jawapan. Betul ke jawapannya tu? Nampak macam betul dah tapi macam salah. Ke ada simbol yang tak dapat digunakan? Betul ke Fazrul jawapannya yang tu? Fazrul. Jawapannya itu ke? Cek balik kos 30 berapa? Okey, kos 30 tu berapa? Jawab. Second 150 ni sukuan ke berapa ya? Okey, sukuan ke berapa? Ni 30 darjah. Betul ke tulis macam tu? Mana? Amni dah ada jawapan. Amni dah ada jawapan. Baru nampak jawapan. Okey, baru nampak jawapan. Awak tahu kan second ialah salingan kepada kos? Saya baru nampak jawapan Amni. Okey, Akilah Husna dah ada jawapan. Ada yang nak masuk, ada terkeluar kot.
Okey, Akilah Husna dah ada jawapan, tahniah. Tu siapa? Anis. Okey, betul tu. Betul, Anis betul, tahniah. Turun lagi, tu siapa? Musri. Akil Musri betul, yes, cantik. Siapa lagi yang dah betul ni Puan Fauzah, tolong tengok. Dania Aisyah, yes, Dania Aisyah dah betul. Fakira belum. Okey, dia dah betul. Dia dia kelas Hamzah dah betul. Siapa lagi? Tak nampak dah. Tak nampak jawapan. Kita turun lagi macam yang biru-biru tu. Izzatul betul. Iza kelas Omar betul. Kejap, Irfan tulis apa tu? Irfan tak boleh type. Betul. Okey, Irfan betul. Janati betul. Siapa lagi? Fasihah belum siap lagi. Okey, Laila betul, Laila. Turun lagi sikit Puan Fauzah. Ni dah ada jawapan ke ni? Muhammad Ikmal tu betul ke Puan Fauzah tu? Macam salah je. Macam ada hilang something lah Ikmal. Tak. Saya buat balik je. Okey. Jadi tu tak ada jawapan. Okey, Sakinah betul. Saya ingatkan jawapan saya salah tadi. Saya tengok lain macam je. Oi, Syamina, biar betul jawab macam tu. Guna sudut-sudut khas sayang, oi. Okey, guna sudut-sudut khas, jawapan dalam cert jawapan dalam cert. Sebenarnya bila you tengok soalan tu kalau melibatkan sudut-sudut khas 30 darjah, 45 darjah, 90 darjah, 60 darjah, semua tu jawapan sepatutnya dalam bentuk-bentuk khas juga. Okey, Safi tu nak baca macam mana tu? Betul lah kot. Okey, betul lah kot dia tak boleh buat punca kuasa Okey, kita tengok bawah, tak sana tak ada. Syafiqah Iman betul. Okey, kita turun sikit Puan Fauzah. Okey, Raja betul. Haiman betul. Haiman ni yang tadi. Okey, ni tak ada. Danish betul. Bawah tu siapa? Wardah betul. Okey, dah siap cek sini. Kita cek saya punya pula. Okey, kita cek sini pula kita naik atas dulu, ramai ni nak cek satu-satu ni tadi. Okey, Ilham Amri cantik betul. Alia Abu Bakar betul. Ardini. Macam mana tu ya Ardini? Ardini tulis apa jawapan akhirnya tu? Ardini revise balik Ardini, betul ke tulis macam tu tu? Okey, Afif betul. Adam betul. Alamak, Hanis punya kecil sikit, saya besarkan sikit dah. Hanis salah tu Hanis tolong cek. Okey. Siapa ni? Ain betul. Aina betul. Aisyah betul. Alia betul. Alif Syafiq betul. Okey. Aisyah Sofia tak siap. Ya. Skrin teacher tak bergerak kan? Skrin saya tak bergerak ke? Dekat soalan tadi tu. Sorry, saya lupa nak tukar balik ke yang ni. Okey, dah ada? Lupa pula nak tukar. Dah. Okey, so Amar Fahmi betul. Jaslina punya ni baca macam mana kalau letak bracket lah Jaslina dekat half tu Akilah syukur. Kurang satu tanda. Tolong cek terkurang tanda. Awatif betul. Alfa, mana boleh jawab macam tu Alfa kena jawab ni. Alfa kena jawab guna sudut-sudut khas, guna cert. Batrisha, salah tu Batrisha, tengok balik. Batrisha Abu Bakar betul. Okey. Tengah tulis salah tulis kot Batrisha tadi, macam dah betul dah jawapannya, macam nak dekat betul dah tu. Ni siapa? Diana, mana jawapan? Okey, Diana situ betul. Okey. Cek betul, cek. Bagus. Diana Nabila ni mana jawapannya? Tak ada nampak jawapan pun ke terkeluar ke? Apa ni? Emma terbalik kot jawapan. Emma cek jawapan Emma. Erina betul. Okey, Eza betul. Izwan betul ke tulis macam tu Izwan? Ke ada benda tertinggal tu? Betul ke tu jawapan dia? Izaz betul. Fazlan betul, Farah Akila betul. Faris dah terkeluar Fatihah betul. Siapa ni? Farhin salah tu Farhin, tolong cek. Okey, Hana Zafika saya nampak macam dah betul, lepas tu dia padam. Okey, Hani tak buat.
Dah terkeluar juga ke? Okey, Fatin betul. Haris Haikal betul, tapi dah terkeluar dah. Wah, Harik Daniel ni siap ada gambar-gambar ni tapi tak ada pun jawapan sudut khasnya. Hazwani betul. Irdina Damia betul. Ilham Semesta betul. Huda betul. Ni siapa ni? Iza Farhana. Okey, baru betul, baru nak tegur. Okey, Iza Sufia betul. Hairi Danish tak ada jawapan. Izzuddin betul. Siapa ni? Najwa. Najwa betul. Kifaya betul. Hairul Amri betul. Nasiha betul. Betul. Batrisha, kelas Osman. Hanan betul. Afika betul. Idina betul. Baiti betul. Syikin betul. Putri Abu Bakar. Putri Abu Bakar macam, ada. Betul-betul. Saya tak nampak dia punya cert-nya tu. Okay, Samsul betul, Syaira betul, Putri Anas betul. Ni jawapan tak ada. Sarah tak ada jawapan, dah terkeluar. Hajar, Iris betul, Halifah betul. Siapa lagi ni? Syakil betul. Syakil yang tu yang tadi. Syami, okey betul. Syazana, Syed betul, Taurik betul. Taurik tu tulis, dia nak tulis per tu sebenarnya. Taurik macam tertinggal sign lah. Ada kecil sangat. Okey. Syazana betul. Alia tak ada jawapan ni Alia ni. Okey, Farah Diana betul. Okey, screenshot cepat. Okey, screenshot cepat. Kita nak masuk kepada latihan seterusnya. Okey, kita masuk kepada latihan seterusnya. Tutup dulu yang ini, buka yang ini. Alright, so kita akan pergi ke latihan kendiri 6.4 pula. Okey, latihan kendiri 6.4 pula. Lakarkan graf. Okey, lakarkan graf dengan menggunakan perisian geometrik untuk semak graf. Okey, jadi kita nak lakar y sama dengan 1 tolak 3 sin 2x. Jadi langkahnya adalah, okey, yang pertama kita akan lihat pada angka 2 tu. Apa maksud angka 2? Okey, angka 2 tu bermaksud ada 2 kitaran untuk domain dari 0 sehingga 360. Okey, ini semua adalah untuk domain 0 sehingga 360. Maksudnya kalau kita punya ni dari 0 sampai 360 ada 2 kali S di situ. Okey, itu maksud dia 2 kitaran. Okay, daripada 0 sampai 360. Okay, nanti kita kena consider domain kita. Yang kedua, so dalam satu kitaran ni, sini 180, sini 180, maksudnya ada satu je kitarannya. Okay, satu je kitaran dia. Lepas tu, kita pun lukis. Lepas tu kita lukis ya. Kemudian kita akan lihat tu satu kitaran. Okay. So kemudiannya kalau kita nak sampai 90, okay, kita nak sampai 90 sampai 90 maksudnya separuh kitaran. Okay, separuh kitaran. So lagi half lah sambung di belakang. Sebab dia nak domainnya dari negatif. Okay, dia nak domainnya dari negatif 90. Seterusnya kita baca yang tanda negatif tu. Okey, kita tanda negatif tu. Negatif maksudnya apa ya? Negatif maksudnya pantul. Okey, jadi kita kena pantulkan graf ni. Yang bawah pantul naik atas, atas pantul ke bawah. Begitu juga yang ini pantul ke atas. Okey, pasti Y ya. Nampak pantul? Okey, seterusnya kita tengok yang ni. Okay, nilai satu tu apa? Nilai pada titik keseimbangan. Okey, titik keseimbangan, garis keseimbangan. Okey, garis keseimbangan ni nilai dia 1. Jadi lepas tu baru kita tengok amplitude dia. Okey, amplitude-nya maksudnya 3. So dari sini pergi ke puncak di atas ni kena plus 3.
Okay, turun bawah kena -3. Okay, itu puncak dia. 1 plus 3 ya, dapat 4. Okay, ke bawah 1 minus 3 dapat -2. Akhir sekali, kita tandakan kedudukan paksi X kita, kosong X. Dan jangan lupa tandakan itu adalah 180 darjah. Soalan kita nak lukis sampai 180 darjah. Okay, dan di sebelah kiri ini adalah negatif 90 darjah. Fx sama dengan negatif tangent 2x tambah 1 untuk domain 0 sampai pi. Lihat dahulu tangent 2x 4 kitaran untuk domain 0 sehingga 360, maka untuk 180 kita hanya ada 2 kitaran. Lukiskan garis keseimbangan dan juga paksi Y. Bahagikan graf itu kepada 4 kawasan yang sama besar. Dan kita mula lukiskan graf tangent. Ini adalah 1 kitaran. Ini adalah kitaran yang kedua. Ini adalah graf Y sama dengan tangent 2x. Okay, Y sama dengan tangent 2x. Okay, jadi kita nak modulus. Okay, kita nak modulus. Modulus selepas tangent kita nak modulus. Modulus maksudnya apa? Modulus maksudnya pantul. Okay, semua jadikannya positif. Jadi untuk lengkung yang pertama, memang dia dah berada di kawasan positif, tak ada masalah. Kita kena pantulkan yang ini pada kita punya paksi X. Kemudian yang merah ni memang dah ada di kawasan positif. Dan yang ini kita pantulkan. Ini ialah graf Y sama dengan modulus tangent 2x. 0 X. Graf modulus tangent 2x dah siap. Kita teruskan kepada langkah melihat nilai 1 yang merupakan nilai pada garis keseimbangan. Maka kita labelkannya. Kemudian kita lihat kepada tanda negatif yang bermaksud kita kena pantulkan graf kita. Okay, setelah pantul, kita akan padamkan graf asal. Jadi paksi X kita dah boleh lukis. Isikan kosong X. Okay, 180 darjah kita labelkan. Okay, kita kena nyatakan fungsi yang diwakili oleh setiap graf. Jadi kita akan lihat pada graf. Graf pertama ni graf tangent. Okay, graf tangent. Jadi kita lihat domain kita adalah 0 sampai 2 pi di situ. So kita ada Y sama dengan, okay, kita punya ni ialah graf tangent. Okay, ini tangent X Okay, tangent X, kita ada 2 kitaran. Kemudian kita akan lihat pada kita punya garis keseimbangan. Okay, garis keseimbangan kita ada 3 di situ. Jadi kita ada +3. Okay, untuk domain X adalah di antara 0 sehingga 2 pi. Lihat B. Jadi bila kita lihat B, ini ialah graf cos. Okay, ini ialah graf cos. Jadi mestilah itu adalah fungsi cos. Okay, 3x di situ. Kenapa 3x? Sebab ada berapa cos? Ada 1 cos. Okay, kemudian 2 cos, kemudian 3 cos. Okay, ada 3 cos di situ. Kemudiannya kita tengok lagi,
itu ialah kita punya garis keseimbangan. Okey, garis keseimbangan kita berada di sini. Okay, so bahagian atas ni dengan bahagian bawah ni sama ketinggian ya pada garis keseimbangan. Garis keseimbangan kita adalah -1. Okay, lepas tu kita tengok kita punya amplitude. Okay, kita tengok kita punya amplitude. Amplitude kita maksudnya ketinggian ini ya. Okay, ketinggian ini kita boleh kira di situ. Amplitude kita adalah 2. Okay, boleh kira bahagian atas, boleh kira juga bahagian bawah. Okay, jadi domainnya adalah antara 0 sehingga 2 pi. Diberi fx adalah A sin Bx tambah C untuk domain 0 hingga 360 darjah. Amplitude graf adalah 3. Color adalah 90. Nilai minimum adalah -2. Jadi yang pertama, color 90 darjah bermaksud ada satu kitaran. Satu kitaran bermaksud ada satu bentuk S di situ. Jadi untuk 360 darjah terdapat 4 kitaran. Okay, kemudian diberi amplitude-nya 3. Okay, amplitude bermaksud ukuran dari garis keseimbangan. Okay, garis keseimbangan, kemudiannya ke bawah, okay, ini 3 unit, kemudian ke atas 3 unit. Jadi apa yang kita ada di situ, diberitahu nilai terendah ni ialah -2. Okay, jadi kita nak tahu nilai tertinggi, kita letak X di situlah. Jadi apa yang saya buat, saya ambil X plus 2, keseluruhan ini dan saya divide by 2 adalah bersamaan dengan 3. Maka X di situ adalah 4. Okay, X di situ adalah 4. Jadi nak dapatkan kita punya nilai pada garis keseimbangan, okay, kita bolehlah ambil seluruhnya iaitu 4 tambah 2. Okay, seluruhnya. Kemudian kita divide by 2. So kita dapatlah dia punya nilai tengah-tengah ni kan. Okay, you boleh kira petak-petak pun boleh lah. Totalnya ada 6 petak. Lepas tu naik ke atas kan. Naik ke atas sebanyak 3 unit. So -2, -1, 0, 1. Okay, ataupun buat cara pengiraan pun boleh. Mana-mana yang sesuai dengan anda. Jadi kita pun dapatlah dia punya fungsi Y sama dengan 3 sin 4X tambah 1. Maka secara perbandingan, kita lihat kedudukan ni A. A kita 3, yang ini B, sebelah X ni, so B kita 4, C ialah 1. Jadi kita sediakan garis keseimbangan dan juga paksi Y. Paksi Y dan kita lukis ada 4 kitaran, 2, 3, 4. Kita tandakan kita punya nilai pada garis keseimbangan. Kita tandakan kita punya koordinat, titik maksimum dan minimum. Pastikan amplitude-nya 3. Lukiskan paksi X dan kita labelkan 0, dotted line, 360 darjah. Maka selesai untuk soalan ini. Salin dan lengkapkan jadual. Okay, jadi kita nak tentukan bagi setiap fungsi amplitude-nya berapa, bilangan kitaran atau color-nya berapa, translasinya sama ada dia bergerak ke atas atau ke bawah. Yang itu kita tengok pada kita punya garis keseimbangan. Okay, dan kita akan lakarkan graf.
Untuk yang pertama, kita akan lihat di sini mana amplitude dia. Amplitude dia yang depan ni lah. Okey, 3/2. Kemudian bilangan kitarannya adalah 3. Ada 3 kitaran di situ. Okay, kemudian translasinya kosong, tak ada plus minus untuk garis keseimbangan. Jadi ini adalah grafnya. Okay, untuk 0 sampai pi sahaja, 0 sampai pi sahaja. Ini untuk 2 pi, jangan lupa bila kita buat fungsi umum itu adalah untuk 2 pi. Jadi kalau 2 pi kita lukis ada 3S, okay, 3S shape, maka dalam pi kita lukis 1/2 sahaja, half of it, half of it. Yang ini graf tangent tiada amplitude, dia naik tanpa henti. Okay, so bilangan kitarannya ada 4 lah. Okay, tangent 2x ni bilangan kitarannya adalah 4. Kemudian garis keseimbangannya adalah pada +1. Jadi dia punya translasi adalah pada +1. Dan ini adalah bentuk grafnya. Okay, modulus graf modulus. Oh, dah habis. Okay, dah habis. Tak ada soalan kan? Anda dah jawab ke belum? Dah jawab ke belum? Dah. Dah jawab kan? Okay, kita pergi balik ke sini. Kita revise sedikit kita revise sedikit. Y sama dengan A tambah B sin CX. Okay, saya gunakan sin di situ. Anda jangan hafal A tu apa, B tu apa, C tu apa. Sebab kita boleh tukar-tukar kan. Kita boleh tulis Y sama dengan A sin BX tambah C. Okay, kita boleh tukar-tukar cara penulisan tu. Yang penting you faham angka yang mana mewakili apa. Okay, jangan hafal A tu apa, B tu apa, C tu apa. Nanti soalan tu tukar PQR dah tak boleh jawab dah. Saya letak PQR tak boleh ke? Kalau saya letak Y sama dengan P sin QX tambah C. Salah ke? Tak salah. Semua tu adalah pemalar. So jangan hafal A tu apa, B tu apa, C tu apa. Okay? Sila hafal kedudukan. Okay, kedudukan. Jadi bila kita lakar graf, first step. Okay, kalau yang dah tengok YouTube tu, first step ialah kita tengok ni. Kita tengok ni dulu sebenarnya. Okay, kita tengok yang ni. Kita identify adakah kita punya graf tu adalah graf sin ke, graf cos ke, graf tangent. Kalau graf sin kita akan buat S shape tu. Okay, kalau graf cos kita akan buat V shape tu. Kalau graf tangent kita akan buat dalam kita punya apa ni yang macam cacing-cacing tu kan. Tapi jangan buat cacing-cacing lah dia macam ni kan, dia repeat. Okay, dia repeat macam tu. Bukan cacing tu lebih kurang step dia. Alright, itu yang pertama. Okay, selepas kita tengok yang itu, okay, itu first. Second, kita nak tengok ni tau. Berapa kitaran kita nak lukis? Okay, berapa kitaran yang kita nak lukis? Kalau angka tu 2, okay, kalau C ni 2, maksudnya kita kena lukis 2 kitaran. 2 kitaran maksudnya apa? Sekali, okay, lepas tu kali kedua. Okay, lepas tu kali kedua. Tu maksud dia. Okay, tu maksud dia. Lepas tu, kena tengok pula. Kena tengok domain yang dia bagi. Okay, kena tengok pula domain yang dia bagi. Dia punya darjah tu adakah di antara 0 sampai 2 pi? Kalau 0 sampai 2 pi, memang kita lukis yang ni lah. Tetapi kalau tiba-tiba soalannya dia nak buat tricky, dia tak nak 0 sampai 2 pi, dia nak 0 sampai pi je. Dia nak 0 sampai pi je. Jadi awak kena faham apa Awak kena faham bahawa bentuk umum ini adalah applicable untuk 2 pi. Kalau selain dari 2 pi, maka kita kena reduce. Okay, kita kena reduce. Contohnya kalau saya nak pi je. Maksudnya separuh je lah dia suruh tunjuk. Dia suruh tunjuk sampai pi je. Dia tak nak tunjuk sampai 2 pi. Faham ke yang tu? Faham tak yang tu? Tiada respon.
Faham. Ya. Keputus. Okay, Faham. so you kena tengok yang tu. Okay, lepas tu the next one kita akan tengok yang ni tau. Plus minus tu. Itu yang ketiga. Okay, kalau plus maksudnya shape tu normal lah. Okay, kalau plus shape tu adalah shape yang normal. Kalau minus, okay, you tengok depan amplitude tu you nampak dia minus, maka itu maksudnya kita kena pantul. Pantul. Okay, jadikan garis keseimbangan tu adalah kita punya apa namanya, garis keseimbangan tu adalah kita punya paksi pantulan. Okay, itu adalah kita punya paksi pantulan. So kalau positif tak perlu pantul, kalau negatif kita kena pantul. Lepas tu kita akan isi ni dulu. Kita akan isi ni dulu. Mana satu dia punya nilai pada garis keseimbangan tu. Kadang-kadang nilai tu tak ada. Maksudnya equation tu macam ni je. Y sama dengan 2 sin 3/2x. Tak ada pun tambah apa-apa. Okay, tak ada pun tambah apa-apa. Maksudnya tak ada tambah apa, tak ada tambah apa-apa tu maksudnya apa? Maksudnya dia punya garis keseimbangan tu kosong lah. Kan saya kata lukis graf kita kena buat garis keseimbangan. Saya tak tanda arrow saya kata itu garis keseimbangan. Lepas tu saya ada paksi Y di situ. Okay, lepas tu saya akan lukis grafnya. Lepas tu dah sampai step keempat ni saya akan isi nombor di sini. Okay, saya akan isi nombor di sini. Kalau tak ada tambah apa-apa, maksudnya saya isi kosong lah di situ. Okay, saya isi kosong di situ. Tapi kalau ada tolak 4. Kalau ada tolak 4, maksudnya apa? Maksudnya nilai di sini ni, okay, nilai pada garis keseimbangan tu, ini ialah negatif 4. Sebab dia tolak 4. Okay, sebab dia tolak 4. Last barulah kita akan tengok yang mana? Last barulah kita tengok amplitude-nya berapa. Okay, itu ialah amplitude. Tu last lah tu. Baru tengok amplitude-nya berapa. Kalau macam case ni kan, amplitude dia 2 kan? Maksudnya dia akan naik atas 2. So plus 2 lah, naik atas plus 2 kan? Lepas tu dia akan turun bawah 2. Macam tu, minus 2. Okay, jadi for negative 4 plus 2 kita akan dapat negative 2 di sini. Negative 4 minus 2 kita dapat negative 6 di sini. Lepas tu terakhir sekali baru kita tengok kosong di mana, Y kosong di mana. Y kosong tu adalah kita punya paksi X. Cara saya lakar tak sama dengan buku teks sebab buku teks dia suruh translasikan. Dia suruh gerak ke atas ke bawah. Saya takut bila gerak nanti pattern graf tu lari. Okay, pattern graf tu lari. Jadi bila kita buat graf, apa yang kita buat? Kita akan insert apa ni? Kita insert satu straight line macam ni. Okay, kita insert satu straight line macam ni. Okay, so straight line ni kita buat apa? Kita insert straight line ni. Ini ialah garis keseimbangan. Tak ada arrow tak ada arrow. Lepas tu kita insert lagi satu line yang ada arrow. Ada arrow. So yang ada arrow itu adalah Y. Okay, yang ada arrow itu adalah Y. Jadi X tu jangan bubur dulu. Ini ialah garis keseimbangan. So make sure balance lah atas bawah sebab kita nak lakar graf tu, balance. Sebab kita guna, ini saya cakap tentang SPM saya cakap tentang SPM. So bila SPM kita jawab dalam kertas garis-garis. So nanti bila saya bagi aktiviti kedua, you bolehlah insert kertas garis-garis you boleh insert sendiri nanti. Jadi you lakar dalam garis-garis tersebut. Okay, ada beberapa perkara penting saya nak highlight pada anda. Okay, bila anda lakar graf. Okay, bila anda lakar graf. Tolong pastikan bila you lakar, katakan saya lakar graf sign ini saya freehand pada laptop mungkin buruk sikit, tapi kalau kita buat di kertas cantiklah sikit kan. Okey, apa yang saya nak highlight di situ ialah walaupun kita lakar, sila pastikan, saya nak guna warna apa ni? Okey, sila pastikan ketinggian ini adalah sama. Okey, itu menunjukkan amplitude dia sama. So you ada kertas garis-garis ni kan? So you letak pada garisan tu. Sebab tu kita pakai kertas garis-garis ni. So ini dah salah. Ini kenapa salah? Kenapa salah? Tengok ni You tengok di sini, ini sebenarnya salah ni tau. Okay, kenapa saya kata dia salah? Saya besarkan sikit. Tengok apa yang salah. Cuba bagi tahu saya apa yang salah. Kenapa saya kata salah kan? Sekejap saya besarkan sikit. Okay, apa yang salah? Kenapa saya kata graf tu salah?
Siapa boleh beritahu kenapa graf tu salah? Amplitude dia tak sama. Amplitude tak sama, tepat sekali. Macam sama je, mana tak samanya? Apa yang tak sama? Bahagian mana yang tak sama? Titik minimum. Lengkung ke bawah. Ha, you tengok sini, ni. Nampak tu? Tu salah. Okey? Soalan lakaran graf adalah soalan yang mudah. Apabila soalan tu mudah, penandaannya ketat. Okey, apabila soalan tu mudah, penandaannya adalah ketat. Lepas tu you tengok. Kalau katakan paksi Y tu kat sini. Rasa-rasa betul tak graf tu? Rasa-rasa betul tak graf tu? Salah lagi, salah mana pula? Macam tu. Ini. Tak boleh lah. Okey, mana boleh macam tu. Dia kena betul-betul kosong. So you jangan kata, alah pensel saya tumpul lah, alah ni, alah tu, tu masalah awak. Tu masalah awak. So saya punya kena tak? Kena. Nasib baik kena. Okey, kena kira betul lah. Okey, kena kira betul. Lepas tu bila, memanglah kita kata benda tu lakar. Okey, memanglah benda tu lakar, tapi seboleh-bolehnya kita lakar, kita make sure lah benda-benda ni kan, ni distance dia sama lah kan. Okay, ni distance dia sama. Lepas tu tak naklah bentuk tu macam cacat-cacat kan. Macam V-shape ni, V-shape bukan betul-betul V tau. Kita sebut je V-shape. Okay, kita sebut je V-shape. Tapi bila kita lakar, dia macam ni kan. Ketar-ketar tangan saya nak buat besar-besar macam ni. Macam ni dia naik. So yang ni mungkin tak cantik sebab saya buat di writing tablet. Okay, apa yang saya nak tunjuk ialah curve yang ni. Pakai warna apa, pakai hijau ni lah. Sini. Itu mesti curve. Dia ada curve sikit. Okay, dia ada curve sikit. Kalau you buat macam ni, saya contohin bawah sikit. Kalau you buat macam ni, ini salah tau. Ini salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Tak ada curve. Dia tak ada curve. Umpama, bila tak ada curve, kenapa tak ada curve? Salah sikit je tu cikgu. Tak ada curve umpama dia start di sini. Nampak tak? Umpama paksi Y tu di sini. So graf kamu macam dah teranjak. Bila dah teranjak, apa yang tak cukup? Domain tak cukup. Domainnya orang suruh buat 0 sampai 2 pi. Okay, domainnya orang suruh buat 0 sampai 2 pi. Tapi awak punya tak cukup. Awak punya dah teranjak, domain tak cukup, dah tak memenuhi syarat. Okay? Tiba-tiba rasa macam, mula-mula rasa macam soalan ni senang, tiba-tiba rasa macam susah lah pula sebab banyak syarat-syarat dia. Memang macam itulah, soalan susah, lenient sikit pemakahan. Soalan senang, pemakahan memang ketat. Ada soalan tak yang kamu nak bertanya pada saya? Ada soalan tak? Sebab saya tak tengok you punya homework tau. Saya tak tengok you punya homework. Jadi susah saya nak ni. So yang paling mudah ialah kita buat whiteboard yang kita boleh tegur there and then. Tapi tak banyaklah soalan yang kita boleh tegur kan. Okey, sekarang ni kosongkan whiteboard anda. Kosongkan whiteboard anda. Saya ada soalan untuk anda. Dah kosongkan whiteboard? Saya nak anda lakar graf. So pada whiteboard anda, kita tengok So pada whiteboard anda boleh tukar apa tukar kepada kertas-kertas garis tu. You boleh insert kan? Tu saya tengok ada Alia ni insert petak-petak. You nak insert petak-petak boleh, you nak insert garis-garis boleh. Tadi saya tengok siapa insert garis-garis. Afif tadi insert garis-garis. You nak insert petak-petak pun boleh. Iza siap-siap paksi dah. Tapi paksi tu salah Iza sebab garis melintang adalah garis keseimbangan. Jadi belum ada arrow. Okay, laju je Iza. Okay, belum ada arrow jangan silap kita lukis yang melintang adalah garis keseimbangan, yang menegak adalah paksi Y. Okay, yang menegak adalah paksi Y. So kita harap masing-masing dah clearkan board masing-masing. Ada lagi tak clear tu? Saya nak bagi soalan dah ni, tolong clearkan. Okay, kalau nak pakai petak-petak boleh, garis-garis boleh. Petak-petak sebab nak tengok kan dia punya distance tu kan. Nak bagi cantik-cantik Okay. So dah ada petak-petak bolehlah sediakan paksi dulu
Kita punya paksi Y tak payahlah ke tengah sangat sebab graf kita logically paksi Y-nya dekat hujung kiri, lepas tu kita punya garis keseimbangan di tengah. Faris dah terkeluar. Faris boleh masuk balik tak? Cuba Faris masuk balik dalam kita bagi message sekali lagi Kita bagi message sekali lagi. Sekejap saya cari link whiteboard saya jap. Kita bagi masuk balik. Dah buat baru dah? Dah buat baru dah? Okey, biarkan yang tak berfungsi tu biar je. Okey, yang tak berfungsi tu biar sahaja, kita buat baru Okey. So saya belum bagi soalan ni. Anda boleh siap-siap lukis paksi dulu. Lukis paksi Y, lukis garis keseimbangan dulu. Kita bagi masa sedikit. Nanti baru saya tunjuk. Saya tunjuk apa soalan. Saya tunjuk soalan. So mesti tahu mana anda perlu letak paksi, mana anda perlu letak garis keseimbangan. Okey, jangan tersilap ya. Dah ke? Saya tengok ada yang tak ada paksi lagi ni. Paksi Y. Wah, siap ada nombor ni. Macam lukis graf. Okey, kalau ikutkan SPM sebelum ni, kita tak pernah lagi lukis graf trigo. Kita tak pernah lagi lukis graf trigo. Jaslina, saya rasa boleh insert line dekat whiteboard ni. Sebab orang lain dapat line straight ni. Akilah garis keseimbangan di tengah-tengah. Kemudian yang menegak tu adalah paksi. Yang melintang tak ada arrow, sayang-sayang melintang tak ada arrow. Sebab yang melintang adalah garis keseimbangan, tiada arrow. Okey. Buat satu straight line ke atas yang ada arrow, itu adalah paksi Y kita. Kemudian satu straight line melintang di tengah-tengah, dia macam pembahagi dua sama serenjang kepada paksi Y tu. Okey. Kita make sure semua. Faris, gunalah fungsi garisan yang ada dalam whiteboard tu. Kemaslah sikit kerja kan. Babu boleh buat color-color kan. Hairil, anak panah ke bawah. Salah lukis ke apa? Okey, kita tengok skrin Puan Fauza ada tak? Skrin Puan Fauza belum ada. Okey, tak apa, anda conteng dulu. Okey, anda conteng dulu. Saya tulis soalan tau. Okey, saya nak pergi tulis soalan Saya nak pergi tulis soalan nak bagi soalan apa ya? Nak bagi soalan apa ya? Kita bagi soalan senang-senang je lah kan. Tapi sebelum anda jawab, sebelum anda jawab, saya nak tanya dulu soalan tu lengkap ke tak lengkap kan? Okey, soalannya bagi soalan apa ya? Saya fikir dulu tau. Kita bagi soalan yang ni lah. Okey, saya nak tanya lengkap tak soalan saya tu? You rasa boleh jawab tak tengok soalan tu? Boleh. Boleh. Dah lengkap ke soalan tu? Dah. Dah Dah kan? Dah? Dah. Eh. Belum, tak ada dia punya range. Saya mesti bagi tahu domain. Kalau saya tak bagi tahu domain, mana you tahu nak lukis takat mana kan? Nak letak sign tu sekali ke 5 kali ke 1 kali ke? Itu berdasarkan domain. Okey, itu adalah berdasarkan domain. So sekarang anda boleh lakar graf Y sama dengan 1 tolak 3 sin 2x untuk domain x di antara 0 sehingga 2 pi. Lakar laju sikit tau sebab saya ada video ketiga ni. Kita mesti habiskan semua hari ni. Okey, lakar sekarang. Boleh start lakar. Boleh start lakar. Apa jawapannya
Okey, dah siap. Awak dah siap ke? Kita tengok jawapan lah. Kita tengok jawapan. Itu jawapan dari kelas Puan Fauzah. Kosong lagi, belum ada apa-apa. Kita tengok dulu Kita tengok. Alamak, betul ke tu Irfan macam tu tu? Itu dah kosong dah tu Irfan tu. Betul ke start di situ? Ke tu apa panas enjin dah tu? Kita tengok di kelas-kelas saya ni ada ke tidak. Susah nak lukis Susah nak lukis, janganlah lukis besar-besar gajah sangat. Tak payahlah you buat S tu sekaligus. Buatlah sikit-sikit. Hairil tak balance. Dia kena balance atas bawah. Saya bagi tahu tadi kan. You ada petak-petak lagi senang kan. You kira je petak tu. Sukuan pertama saya nak buat berapa petak. Sukuan kedua saya nak buat berapa petak. Sukuan ketiga saya nak buat berapa petak. Huda tu macam dia punya beginning tu macam ada silap sikit lah Huda. Tak boleh macam tu lah Huda. Okay. Yang lain-lain belum nampak apa-apa lagi. Belum nampak apa-apa lagi. Ain punya dah ada. Ilham Amri betul ke start macam tu tu? Betul ke amplitude-nya macam tu Okay, kita tengok sini pula. Puan Fauzah dah tutup dah screen. Okay. Kita tengok dari atas Puan Fauzah ada ke? Kita tengok kosong. Aina 5 Ali. Betul ke Puan Fauzah dia buat tu? Nampak cantik tak? Nampak macam cantik dah kan? Nampak macam cantik dah tapi macam kurang label sikit. Puan Fauzah kira kan saya tak nampak ni dia punya petak-petak tu. Cuba Puan Fauzah klik dekat dia punya board. Nanti saya tengok petak dia. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nampak macam cantik je. Cuma kalau boleh. Ada baru masuk. Baru nak masuk sekarang. Dah nak habis dah ni. Okay. Cuma dia punya apa ni. Jarak di antara paksi Y sehingga dia punya intercept X yang pertama, kedua, ketiga tu sama tak? Sama. 3 petak. Wah baguslah dia ni. Okay. Nampak cantik dah, ada label terkurang sikit labelnya. Okay, ada kurang label sikit. Tengok dekat paksi Y bawah tu tak label. Okay, paksi Y bahagian bawah tu tak label. Bagus Aina. Okay, tutup Puan Fauzah kita tengok ada tak yang lain. Tengok. Fazrul tu dalam proses kot. Belum lagi. Okay, turun lagi. Akila Husna. Betul ke macam tu? Anis 5 Omar, betul ke macam tu? Dah lah terkeluar dari kosong-kosong kan? Saya tak klik ni pun saya nampak macam terkeluar dari kosong-kosong. Bayangkan kita menanda SPM you punya kertas jawapan di scan. Pemeriksa boleh zoom sampai dekat-dekat tengok adakah you lukis di kosong-kosong. Ini tak zoom pun saya nampak bukan kosong-kosong Anis. Okay, yang ni tak zoom pun saya nampak bukan kosong-kosong. Arif betul ke shape-nya macam tu? Ramai salah shape dah sebenarnya. You tengok tak step-step dia? Turun sikit Puan Fauzah. Fadli tu macam nampak dah tapi ada mungkin susah nak lukis di whiteboard. Label tak ada, nampak cantik dah Fadli punya tu. Cuma bahagian beginning tu, yang pada asalan tu macam cacat sikit kat situ. Okay, shape dah ada. Okay, shape dah ada. Dia tu dalam proses ke memang macam tu macam salah je, cukup ke kitaran? Cukup ke kitaran? Cuba kira sikit sendiri. Hatijah macam dah ada shape tapi macam cacat sikit dia punya bonggol pertama tu kan Hatijah kan? Okay, kita tengok bawah tu macam cantik pula yang tu. Tapi tak cukup cycle, Izatul. Shape dah cantik. Shape saya tengok dari jauh macam ni cantik tapi tak cukup cycle. Laila punya macam betul dah tu. Laila garis keseimbangan tak perlu padam pun tak apa. Okay, kalau rasa perlu padam tapi sebenarnya tak perlu padam pun tak apa. Okay, turun sikit Puan Fauzah bawahku Fasihah tu siapa punya tu macam cacing tu. Ini kalau buat kat kertas jangan buat macam ni Yang terketar-ketar tu.
Okay, Iza kelas Ali tak start dekat 00. Lepas tu cycle tak cukup. Cycle tu kitaran kitaran tak cukup. Okay, kitaran tak cukup. Kita turun sikit lagi Puan Fauza. Syafiqah tu tak siap lagi kot. Sabrina salah shape tu, dah lah salah shape. Tajam-tajam pula tu. Terus out. Itu bukan graph sign. Okay, tu bukan graph sign. Safi. Tadi saya tengok lain, sekarang lain. Okay, Safi punya ni macam mana nak judge macam terlebih cycle je. Okay, macam terlebih cycle je Safi punya ni. Turun sikit. Haiman tu, itu lukis gelombang ke apa Haiman? Itu fizik ke kita sekarang? Gelombang apa tu? Gelombang bunyi? Ke Haiman nak tunjuk yang reflection tu sebab dia negatif. Tapi tak cukup. Apa ketinggian tak sama lah Haiman. Amplitude tak sama, ada tinggi ada rendah tu. Okay, ada tinggi ada rendah tu. Turun sikit macam cantik je. Tu Raja punya tu. Tapi Raja titik tertinggi tak label Titik terendah tu label ke tak Raja? Titik terendah pun tak label. Jadi kosong tu macam terlalu ke bawah. You salah estimate kedudukan Pak CX. Okay, salah estimate kedudukan Pak CX kerana tidak melabelkan. Apabila anda tak label titik tertinggi dengan titik terendah, maka anda tidak menyatakan amplitude dan anda akan hilang satu markah di situ. Okay, hilang markah amplitude Wardah punya bahagian bonggol pertama tu macam cacat sikit ke terlebih petak tu Wardah. Patutnya 3 petak kan, the first one tu macam 4 petak. Prof Fauzal tolong klik sekejap. Tak sama kan petak dia? Kan? Tak sama kan? Bila tak sama dia macam cacat sikit. Ya Ilham, Ilham nak tanya apa? Okay, saya bertukar ke saya punya whiteboard lah ya. Ilham Amri. Shape macam tak cukup cycle ni Ilham ni. Berapa S tu? Okay, Ardini pun tak siap lagi. Ada yang dah siap ke kelas saya ni? Adam dah siap. Yes, Adam dah siap. Adam tak buat Pak CX. Kita mesti label Pak CX. Kita mesti tunjuk 2 pi. 2 pi tu di label pada Pak CX. Hanis kelas Abu Bakar. Mesti tunjuk mana Pak CX. Jangan lupa, anda tertinggal satu step maksudnya ada satu benda anda tak tunjuk. Afif, shape salah. Okay, Ain pun salah shape. Alia Amira punya macam cantik. Alia Amira, saya tak galakkan anda, saya tidak galakkan anda label sudut selain dari 2 pi. Takut tersalah label. Kerana kalau tersalah label nanti hancur semua. Faham Alia? Kalau you nak label, you make sure benda tu betul. Okay, kalau you tersilap satu sikit pun, maka the whole thing jadi hancur. Faham Sebab tu saya tak pernah suruh label semua. Saya suruh label belakang je yang 2 pi tu. Kalau soalannya sampai pi, kita label sampai pi. Jelas ya Alia? Okay, kita ada negatif 2. Negatif 2? Negatif 2 ke bawah tu? Berapa petak tu? 3 Kita naik 3 Okay, negatif 2 betul. Okay, negatif 2 betul. Kemudiannya, saya harap anda take note apa yang saya cakap itu ialah apa yang ada dalam skema pemakahan. Baru nak komen Jaslina punya dah padam. Okay, Akila punya belum lengkap. Lepas tu amplitude ada tinggi sangat, rendah sangat. Saya assume sebab susah nak buat di board Okay, kemudian tengok Alpha punya macam cantik. Okay, tapi belum siap label. Saya suka buat kecil-kecil. Supaya tak terketar-ketar tangan kita nak lukis shape tu. Selalunya bila besar-besar dia jadi masalah. Okay, dia jadi masalah. Awatif punya permulaan dekat asalan tu, okay, Awatif punya permulaan dekat asalan tu tak cantik. Nampak macam curve. Kalau curve, cos je dia curve kat situ. Okay, kalau sin dia start dengan yang agak straight. Okay, yang agak straight. Kita tengok siapa punya ni. Cik punya nampak macam okey. Nampak macam okey, tapi Pak CX salah tempat lah Cik. Kenapa Cik letak Pak CX dekat negatif 2? Lepas tu negatif 2 tu bukan 2 je kan? Negatif 2. Pak CX dekat kosong kan? Cik betulkan Pak CX tu Erina tak label apa benda ni namanya. Erina tak label. Kejap, saya tengok you punya cycle macam terlebih. Berapa kali lukis tu Erina tu? 1, 2,
Lebih tu. Okay, terlebih. Lepas tu tak label dia punya paksi X tu 2 pi tu wajib label 2 pi tak label maksudnya cycle tak cukup. Okay, cycle tak cukup. Jangan label pi per 2 Diana. Saya nak 2 pi sahaja. Jangan label sudut selain dari 2 pi. Takut tersilap. Okay, tersilap satu sudut hancur graf anda. Tolong ikut step-step yang saya dah tunjuk Kita bukan lukis graf, kita lakar graf. Fatihah punya macam cantik. Fatihah punya perfect. Fatihah punya perfect. Okay, Fatihah punya perfect. So, susah nak lukis apa ni jari tebal-tebal Haris Haikal hampir perfect. Paksi X salah tempat tu kot. Betul ke? Okay, tak label. Tak label Haris Haikal, tak label X, tak label 2 pi. Okay, lepas tu macam terlebih je awak punya ni. Awak punya garis ni terlebih lah Haris. Awak punya S ni terlebih. Patutnya dia stop di atas sikit. Awak tengok tak skrin saya dekat jari saya ni? Awak patut stop atas sikit. Jari saya. Awak padam garis keseimbangan Jari dekat whiteboard saya ni, dekat skrin saya ni. Jari, tangan. Awak punya ni terlebih cycle. Okay, terlebih cycle. Haris Daniel, ada curve sikit dekat asalan ni. Kenapa macam tu Haris? Nampak macam cantik dah shape-nya. Tapi tak cukup markah ni dapat satu markah je. Okay, Hazwani. Okay, Hazwani punya dah perfect. Okay, Hazwani punya dah perfect. Huda punya pun dah boleh dikatakan perfect. Cuma kalau ikut logiknya Huda paksi X tu macam ke bawah sangat. Sebab kita ada 1, kosong, lepas tu -1, -2 kan. Huda tanda kosong di tempat lain tu sebenarnya. Tapi paksi X lukis di tempat lain, betul tak? Ke saya salah tengok? Huda tolong cek kosong di tempat lain, garisan paksi X di tempat lain. Okay, so Ilham punya tak boleh cek sebab tak ada garis. Okay, Ilham semesta punya tak boleh cek sebab tak ada garis. Idina Damia dah hilang dah tak buat apa-apa dah. Okay, Iza Farhana nampak macam perfect. Sekali lagi ni sudut-sudut in between kalau nak label pastikan betul. Betul ke start dekat kosong tu Iza macam salah je. Start dekat kosong ke? Bukan start dekat 1 ke? Okay, bukan start dekat 1 ke? Izzuddin kita tengok Izzuddin punya macam perfect. Okay, Izzuddin saya nak highlight satu perkara. Baru-baru ni skema pemarkahannya dia nak kalau soalan dalam 2 pi dia nak kita label 2 pi. Okay, kalau boleh kalau boleh. So kalau dia bagi kita degree kita label degree. Kita macam ni kita tak tahu skema tu macam mana rupanya. Ketat ke, tak ketat ke? Kadang-kadang dia macam baik hati kan, kadang-kadang ketat pula kan. Saya dah terlajak masa ni, saya tinggal 10 minit je, video saya 15 minit. Okay, so saya kena tamatkan kita punya aktiviti ni. Nanti mana yang tak jadi lukis dekat ni, anda lukis di kertas. Saya nak juga anda hantar graf ni Okay, kalau dia bagi 2 pi, kita label 2 pi. Kalau dia bagi 360, kita label 360. Sebab patutnya cepat je ni. Okay, nampak cantik je Syaira punya ni. Tapi tak ada paksi X. Okay, jangan label 2 pi di garis keseimbangan. Label pada paksi X. 2 pi tu label pada paksi X. Okay, Iris punya macam cantik. Okay, Iris punya macam cantik. Tolong screenshot sendiri saya tak screenshot. Okay, tolong screenshot sendiri, saya nak masuk ke video seterusnya. Syazana salah shape. Pantul, negatif. Okay, negatif. So saya teruskan dengan video ketiga. Kita ada 10 minit lagi. Video saya 15 minit. Okay, saya tutup yang ni, saya pergi ke next one. Alright, kita teruskan dulu. Dengan menggunakan skala yang bersesuaian, lukiskan graf. Jadi untuk soalan ini sekiranya lukis maksudnya perlu guna kertas graf. Jadi selain daripada kena guna kertas graf, kita kena juga sediakan jadual data kita. Okay, iaitu ini ialah X, kemudian ini ialah fungsi X. Jadi kita sediakan jadual data. Jadual data ni kena ada at least 8 titik.
dalam perbincangan ini, cikgu nak lakar sahaja, lepas tu tunjukkan jawapan grafnya. Mula-mula kita tengok ada 2 kali sign Jadi ada 1S, 2S gitu. Okay. Titik keseimbangannya, garis keseimbangannya kosong, kemudian amplitude-nya setengah, setengah di atas, setengah di bawah. Jadi ini adalah rupa grafnya. Kita tengok yang kedua, ini ialah cos, tapi negatif. Ini ialah dia punya garis keseimbangan, amplitude 1, so sini 3, jadi paksi X di bawah. Kurang bentuk grafnya. Kemudian yang ketiga, negatif tangent. 1, 2, 3, 4. Tapi ada 2 kali Jadi ada 1, 2, 3, 4 lagi. 1 atas, 1 bawah, 1 atas, 1 bawah, betul? Tapi kita nak negatif. Jadi kalau yang negatif maksudnya yang warna biru lah. Okay, 1 atas, 1 bawah. Yang ni kita nak check dia punya shape je Okay, 1 bawah. So kemudian garis keseimbangannya 1. Ada Jadi itu adalah rupa graf. Kita teruskan conting-conting. Ini ialah graf cos. 1, 2. Okay, kemudiannya keseimbangannya kosong. Amplitude-nya 3. So 3 negatif 3. Itu ialah graf yang dilukis. Dan ini ialah graf sign tapi negatif. Negatif maksudnya upside down. Okay, mula dengan titik keseimbangan 2, amplitude 3, so plus 3, minus 3. Itulah grafnya. Okay, kemudian modulus tangent kita dah tengok tadi. Modulus maksudnya semua di atas. Okay, titik keseimbangan adalah negatif 1. Ini nampak? Ini negatif 1. Baik, kita nak melangkah graf Y sama dengan negatif 2 modulus sin 2X tambah 1. Jadi yang pertama ialah paksi Y. Kemudian kita punya garis keseimbangan. Kemudian saya nak graf sin 2 kali. Okey, graf sin 2 kali maksudnya bentuk S lah kan. Dalam 2 pi tu 2 kali jadi saya kena ada 1S. Kemudiannya saya ada 2S. Okay, lebih kurang macam tu. Lepas tu kita ada tanda modulus. Maksudnya yang ini kena naik atas, ini kena naik atas. Okay, so modulus lebih kurang begitulah bonggol-bonggolnya Okay, semua di atas. Kita lukis balik. Okay, semua di atas. Okay, lepas tu, negatif pula. Okay, negatif pula. Maksudnya tak nak yang ke atas tu. Nak yang pantul. Yang ni pula. Pantul. Okay, pantul. So, yang ni tak nak. Tak nak. Okay. So, kemudiannya ialah, kemudiannya kita ada ni plus 1 Sinilah kan. Dan amplitude-nya adalah amplitude-nya ialah sini amplitude-nya ialah 2. So turun bawah 2 lah kan. So negatif 1 turun 2. Jadi kosongnya lebih kurang di tengah-tengah ni. Itulah paksi X. Okey, itulah paksi X. Inilah 360 darjah atau 2 pi. Okay, so kalau boleh soalan bagi pi, kita jawab pi lah. Okay, kalau soalan bagi pi, kita jawab dalam pi.
Maka okey, itulah grafnya. Okey, itulah grafnya. Kita check So sini kosong ni satu, nampak ni satu sama kan? Kata dia bonggol-bonggol ke bawah ni. Paksi X-nya di mana? Paksi X di tengah-tengah. Betul di tengah-tengah? Yes. Paling rendah negatif 1? Ya. Pada paksi yang sama, lakarkan graf Y sama dengan 3/2 cos 3X dan juga Y sama dengan X per pi tambah 1 bagi domain 0 sampai pi per 2 dan nyatakan bilangan penyelesaian untuk equation ini. Jadi apa yang kita perlu buat di sini, langkah pertama kita adalah untuk melakarkan graf. Okay, jadi ini adalah lakaran grafnya. Langkah kedua ialah menyelesaikan equation yang ini. Menyelesaikan equation yang ini sebenarnya dia dah selesaikan. Okay, tapi kita tengok macam mana nak selesaikan. Iaitu kita akan lihat dua kawasan yang berhighlight ini iaitu 3 cos 3x dengan 3/2 cos 3x. Okay, jadi apa yang kita cuba buat, kita akan cuba samakan supaya kita boleh gantikan nilai y dalam equation tersebut. Jadi bila kita lihat di sini, yang ini cos 3x, ini sama. Okay, ini 3. Tapi kita ada 3/2 di atas, ini 3. Ini 3/2. So apa yang kita boleh buat ialah kita divide by 2 lah kan. Okay, kita divide by 2. So bila kita divide by 2, kita dapat sama. Maksudnya sini pun 3/2 cos 3x, sini pun 3/2 cos 3x. Tetapi kalau yang itu divide by 2, semua equation, semua sebutan, semua term ni, semua terms kena divide by 2 juga. Okay. So bila saya dah divide by 2 di situ, maksudnya ini saya dah boleh ganti dengan y lah. Okay, saya dah boleh ganti dengan y. Jadi sini 2 dengan 2 ni kita simplify dapat x per pi, 2 dengan 2 ni dapat 1. Itu yang dapat equation y sama dengan x per pi tambah 1. Okay, y sama dengan x per pi tambah 1. So equation ni kita perlu cari equation ni kita perlu cari. Macam soalan ni dia dah bagi. Okay, tapi kalau dia tak bagi, maksudnya kalau ini tak ada, dia terus suruh selesaikan. Maka equation ni kita kena cari. So kita akan dapat y lah ya. Ini ialah y sama dengan x per pi tambah 1. Okay, so kita nak lukis fungsi ni dalam paksi yang sama. Ini maksudnya bertindihlah kedua-dua graf tersebut. Jadi apa yang kita buat, kita ikutlah ambil nilai terkecil dengan terbesar daripada graf tersebut dan kita buat satu jadual data. So masukkan kosong di sini, jadi 0 per pi tambah 1, kita dapat 1 lah. Okay, kemudiannya masukkan pi per 2 dx, so pi per 2 bahagi pi, lepas tu dapat 3/2. Maka kita pun tandalah dalam kita punya paksi yang sama 0, 1, 0, 1, lebih kurang sinilah kot 0, 1 kan. Okay. Kemudian pi per 2, 3/2, 3/2 1.5 lah kan. Okay, 1.5 maksudnya kalau kita dot, kita akan sini. Kemudian kita ambil lah pembaris kan, kita pun garis lah. Okay, pakai pembaris. Pembaris. Okay, walaupun lakaran kita kena pakai pembaris. Maka kita dapat macam ni. Okay, kita dapat macam ni. So seterusnya soalan minta kita cari apa? Soalan minta kita buat apa? Nyatakan bilangan penyelesaian. Apa maksud bilangan penyelesaian? Berapa kali dia intersect? Selalunya kita tandalah kan. Itu ialah satu intersection. Okay, satu persilangan. Jadi bilangan penyelesaian adalah 1. Tentukan bilangan penyelesaian bagi equation untuk domain 0 sampai pi dengan melakarkan dua graf yang sesuai. Langkah pertama adalah menyusun semula equation tersebut supaya kita nampak ada satu fungsi trigo dan ada satu fungsi linear. Okey, susun ke sebelah kanan maka kita dapat ni. Tapi macam complicated sikit fungsi trigo
resiko ni ada 2 pi ni kalau boleh alihkan 2 pi ni supaya senang kita nak lukis atau lakar. So kemudiannya kalau macam ni kita dapatlah y sama dengan cos 2x dengan y sama dengan x per 2 pi. Maka kita dapatlah ini equation pertama, ini equation kedua. Maksudnya kita akan lakarkan graf yang ini. Okey, kemudian kita akan lakar yang ini. So kalau ikutkan cos 2x ada 2 kali V shape tapi dalam 2 pi. Kita nak pi je kan. Jadi kita ada sekali je V shape kita. Tapi grafnya modulus. Modulus maksudnya yang ini kena pantul ke atas. Jadi itu ialah shape yang kita dapat. Yang atas ni je yang ni. Yang ada macam rendah-rendah ni. Okay. So kemudiannya dia punya apa ni nilai untuk nilai kita ganti kita ambil 0 sampai 2 pi sebab domainnya 0 sampai pi sahaja, 0 sampai pi sahaja kita ganti 0 sampai pi. Jadi kita ganti 0 di sini, 0 bahagi 2 pi dapat 0. Okey, kemudian pi bahagi 2 pi dapat setengah. Jadi kita pun lukislah, kita pun plotlah. So 0, 0, 0, 0, kita pun tengok 0, 0 ada di sini. Kemudian pi setengah ada di sini. Dan kita sambungkan garisan tersebut. Maka ini adalah lukisannya. Okay, ini adalah lukisannya. Jadi kita kira dia punya intersection ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada berapa bilangan penyelesaian? 4. Alright. Dengan berakhirnya perbincangan latihan Kendiri 6.5 maka berakhirlah kelas kita pada hari ini. Nanti saya akan uploadkan GM ini dalam YouTube channel saya untuk rujukan bersama dan untuk minggu hadapan kita akan masuk kepada rumus berganda dan juga rumus majmuk. Minta buat latihan dahulu Jadi kita tamatkan kelas kita pada hari ini. Bye bye. Thank you, teacher. Alright. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher.